Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Oke, kita sambung di 6.2 yaitu pemisahan Singapura. Oke, kita bab 6 kan sekarang. Cabaran yang dihadapi selepas pembentukan Malaysia. Cabaran keduanya yang paling besar yaitu pemisahan Singapura. Oke, jadi apakah kalau dijadikan soalan esei, apakah faktor-faktor? Oke, jelaskan faktor-faktor pemisahan Singapura daripada gagasan Malaysia. Alright. Jadi ini masalah sensitif juga nih sebenarnya, ya. Sampai sekarang tidak settle sebenarnya. Masalah sensitif juga nih. Ini antara, ya, cerita antara kaum sebenarnya nih. Ini masalah antara kaum. Ya, tapi kalau kita lihat dari aspek dari sudut yang lebih besar, kayak ada tiga aspek itu faktor politik, faktor ekonomi dan juga faktor sosial. Kayak pertama faktor politik, ya, faktor pemisahannya. Ya. Dari segi politik, Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Maksudnya Singapura ni walaupun dia kecil, tapi sebenarnya sebelum ini sebuah negara kan. Jadi peranannya dalam kerajaan persekutuan sangat terhad. Sedikit fungsinya. Jadi Lee Kuan Yew ni tidak puas hati lah. Ya, jadi konflik antara pimpin PAP dengan Perikatan. PAP ni Parti People Action Party. Okay, majoritinya orang Cina. Tidak benggam dengan Parti Perikatan. Perikatan ni UMNO MCA dengan apa MIC kan. Jadi PAP ni sekarang ni dia parti majoriti orang Cina. Dia tidak ngam dengan MCA. Malayan Chinese Association pada masa itu. And then kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Jadi Lee Kuan Yew dia mau Melayu, Cina, India semua sama rata saja. Tiada beza pun dalam persekutuan. Maksudnya tiada yang lebih, tiada yang kurang. Jadi pada masa itu mencetuskan ketegangan antara kaum kan. Jadi orang Melayu pun sebagai majoriti tidak puas hati lah kan. Kenapa pula kamu orang Cina, orang India mau sama rata dengan orang Melayu Bumiputera kan? Jadi mana boleh begitu. Sudah namanya tanah Melayu kan. Jadi orang Melayu pada masa itu tidak puas hati lah. Sebab pada masa itu orang Cina yang berada di Malaysia pada masa itu kan kebanyakannya bukannya memang dari China yang dari India. Walaupun mereka sudah lama tinggal di sini. Tapi ini cerita dulu Kalau cerita sekarang tidaklah kan generasi yang Melayu Cina dan India yang ada di Malaysia sekarang ni sudah berapa generasi orang lahir di sini kan. Jadi tidak istilah perkauman. Nah, ini bukan masalah perkauman jadi Lee Kuan Yew mau begitu, tapi orang Melayu tidak puas hati pada masa itu. Jadi takut nanti berlaku peperangan antara kaum pula di situ kan. Jadi itu salah satu masalah juga. Dari segi politik. Dan yang kedua yaitu masalah ekonomi. Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama, common market disegerakan. Common market ni maksudnya ialah Singapura boleh jual barangnya ke seluruh Malaysia tanpa ada cukai duty import pada masa itu kan. Tidak ada cukai apa-apa cukai lah. Bebas cukai pada masa itu. Jadi negara baru merdeka, tapi proses itu belum dipercepatkan lagi. Jadi Singapura mau cepat, sebab rugilah kan. Satu Malaysia kan, satu negara kan, tapi sistem ekonomi berbeza. Jadi Singapura minta dipercepatkan, right? And then Singapura tidak puas hati dengan tambahan cukai, yang dikenakan, kepada kerajaan persekutuan. Maksudnya Singapura bayar cukai kepada kerajaan persekutuan kan, semua negeri bayar cukai, tapi cukai yang untuk Singapura pula ditingkatkan. Sebelum ini dalam perjanjian Malaysia, kalau contohlah Singapura dapat 100, 60 untuk Singapura, 40 untuk kerajaan persekutuan. Tapi Parlimen bincang baru pada masa itu kan di kabinet bincang tukar pula. Persekutuan dapat 60, Singapura dapat 40. Jadi Singapura pun tidak puas hati lah kan. Kenapa kami banyak cukai kami dinaikkan, ditingkatkan. Kenapa kami perlu bayar lebih banyak cukai? Itu salah satu sebabnya lah. And then kerajaan Singapura mau mengenakan kadar faedah terhadap sebagian daripada jumlah pinjaman 150 juta kepada kerajaan persekutuan. Dia begini. Singapura dalam perjanjian Malaysia, Singapura setuju bagi pinjam 150 juta untuk bangunkan Sabah dan Sarawak. Tapi tanpa faedah, tanpa interest. Tapi Singapura tiba-tiba minta interest. Jadi
kerajaan persekutuan kena bayar balik lebih daripada 150 juta lah. Patutnya kau pinjam 150 juta, bayar balik pun 150 juta. Tapi Singapura mau lebih. Itu pun salah satu sebabnya juga lah. Alright, and then masalah perkauman pula. Kayak berlaku urusan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964. Nah, dia begini, cuba baca ceritanya ini. Kayak ada kerajaan akbarnya. Orang Islam di Singapura pada masa itu sambutan Maulidul Rasul, wah. Dan orang berharap lah lebih 50.000 penduduk Singapura berkumpul di Padang. Tiba-tiba ada orang yang non Muslim ini, dia membuat kekacauan lah. Dia lempar apa tuh, botol ke apa semua. Jadi bergaduh lah kan. Jadi bergaduh yang kecil-kecilan, panggil geng. Kebetulan pada masa itu orang berharap ramai-ramai, berkumpul ramai-ramai kan. Jadi mungkin cakap ini, las-las bergaduh lah. Berlaku urusan antara kaum, antara orang Melayu dan orang Cina. Antara yang Muslim dengan non-Muslim. Jadi Tunku Abdul Rahman pun takut lah benda tu merebak sampai ke kawasan tanah Melayu pula kan. Jadi itu salah satu sebabnya. And then salah satu sebab juga sebelum rusuhan ni ialah mereka tuntut hak sama rata bagi semua kaum. Jadi itu jadi isu juga lah. Orang Melayu tidak puas hati lah kan. Orang Melayu tidak mau dia sama rata dengan orang Cina. Pada masa itu mereka tidak mau. Sebab orang Melayu majoriti. Memang sepatutnya lah diberi sedikit kelebihan kan. Jadi itu salah satu masalahnya. Masalah perkauman. Jadi kalau ikut budi bicara Tunku Abdul Rahman, lah benda tu sudah tertulis dalam perlembagaan. Kenapa kita mau ubah kan? Dan memang Malaysia majoritinya orang Melayu. Tapi kalau kita tengok perlembagaan sekarang kan, tiada pun istilah kaum ini dipinggirkan. Semua kaum pun mendapat haknya masing-masing. Melayu ada hak, ada kelebihannya. Cina pun ada kelebihannya. Masing-masing mendapat dapat ada tanggung jawab sendiri, ada hak sendiri. Ada kepentingan sendiri. Semuanya dijaga dalam perlembagaan. Cakap hak istimewa Melayu, apa yang istimewanya? Tadi istimewa sangat pun. Sama aja pun. Melayu kecil India semua boleh bersekolah macam biasa. Semua boleh buat bisnes kan. Semua boleh kumpul ke harta kekayaan di negara ini. Tidak pun halangan kan. Tidaklah sampai di Malaysia ni sampai macam di Amerika tu yang isu Black Lives Matter kan. Isu kulit hitam tidak ada masalah begitu. Alright. Jadi tapi isu perkauman ni pada zaman itu sangat sensitif. Sangat sensitif sebab perpaduan tu orang tidak macam kita sekarang. Sekarang kita bersatu padu, Pak. Walaupun masih ada sedikit masalah kan, tapi tidaklah macam dulu. Macam dulu dia punya sentimen perkauman tu sangat kuat. Orang Melayu sangat macam tak ngam dengan orang Cina. Sebab orang Cina datang dan bisnes berniaga di negara ini kaya raya, kan? Mereka mau menguasai ekonomi, orang mau menguasai politik pula. Jadi orang Melayu rasa tercabar lah. Itu dia punya sentimen perkauman pada masa itu. Alright, jadi kita tengok kronologinya. 29 Jun 1965, kegagalan rundingan antara Tun Abdul Razak dengan Lee Kuan Yew. And then 1 Julai 1965, setelah rundingan tidak berjaya, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak bermesyuarat dengan beberapa menteri. Untuk bincang tentang proses pemisahan. Dan awal Ogos 1965, Mesyuarat Khas Kabinet Malaysia bersetuju dalam rancangan pemisahan. Bincang di kabinet. Dan 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman, Putra Laj dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. 7 Ogos 1965. Dan 9 Ogos, Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan Singapura ke Parlimen Malaysia dan Parlimen meluluskan undang-undang pemisahan Singapura. Jadi secara officialnya 9 Ogos 1965 lah. Jadi itulah sebabnya Singapura terpisah. Jadi Singapura menjadi sebuah negara sendiri walaupun kecil. Itu sebabnya. Kalau secara umumnya cikgu nampak dia lebih kepada masalah perkauman sebenarnya. Itu masalah perkauman. Jadi cikgu pun tidak dapat membuat macam mana? Mau cakap bersetuju pun susah juga, mau cakap tidak bersetuju pun tidak susah. Tapi kalau kita sebagai kalau kita lah sebagai rakyat, kita kena ikutlah apa yang pemerintah kita putuskan. Sebab mereka lebih tahu yang mana yang terbaik untuk negara kita pada masa itu. Tapi kalau cikgu sebaiknya janganlah berpisah kan. Kita sudah
berjanji ya kan, Tanah Melayu, Singapura, Sabah Sarawak untuk membentuk Malaysia, kita kekalkanlah perjanjian itu kan. Oke, sudah satu hati lah kan, kenapa mau pisah kan adik-beradik kan. Begitulah ceritanya kan. Right. Tapi apapun benda sudah berlaku, oke, dan masing-masing negara hidup, oke, Malaysia dengan Malaysia, Brunei Brunei lah, Singapura Singapura. Oke, jadi wujud sebagai negara yang berbeza, tapi hubungan kita oke masih lagi utuh walaupun berbeza negara. Alright. Jadi rasanya itu saja. Oke, kamu dapat tengoklah faktor-faktor pemisahan Singapura. Ini simple ya, sebenarnya panjang nih ceritanya nih. Oke, tapi dalam buku teks ini dibagi simple ya. Ya cukup supaya kita paham, supaya pelajar-pelajar paham faktor pemisahan Singapura. Alright. Itu saja, harap kamu paham. Ya, kalau kurang paham tanya cikgu kamu lagi. Oke. Alright, itu saja. Selamat mengulang kaji. Good luck SPM.